Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan Quillboot untuk paraphrase ataupun replace kita punya ayat. Okey, so ini saya punya premium Quillboot. Okey, bila anda beli premium punya license, so dia akan ada 2 button ni dia boleh berfungsi lah. Kalau yang free trial hanya 3 saja, so yang 2 ni tak boleh lah. So misal kata saya nak, saya nak copy satu ayat daripada artikel ni. Okey, saya copy ayat yang pertama. Okey, ayat ni sampai sini. Radiation of first, saya copy and then saya paste pada saya punya Word. Okey, saya betulkan sikit. Okey, saya letak titik. Okey, so saya copy, saya on saya punya plagiarism dekat Grammarly. Memang dia tak dapat detect, dia tak ada plagiarism, maksudnya kosong plagiarism. Dia cakap plagiarism cantik. Okey, tapi bila saya save, okey, saya save dulu. Okey, saya namakan try. And then saya nak check dekat saya punya turn it in. Okey, saya check saya dekat saya punya turn it in. Saya masuk folder nombor 5, submit. Okey, saya nak check folder try. Saya ambil saya punya folder, saya punya Word, saya letak kat sini try, saya open and then dah masuk try.document, saya upload. Okey, bila saya upload, okey, dia upload saya punya dokumen. Okey, saya confirm. Okey, ini dokumen saya, sikit saja saya nak try. Saya nak tengok, okey, dia cakap dah congratulations. Saya pun pergi kepada return to assignment list. Saya nak tengok berapa persen saya punya rephrasing. Okey, beza antara, okey. So nampak tak? Folder ni tadi saya masukkan, dia 100% turn it in akan dapat detect kita plagiat. Memang betul pun kita plagiat. Cumanya Grammarly dia tak dapat detect. Dia bukan check ke plagiarism yang baik lah. Bukan fully check ke plagiarism. So plagiarism dekat Grammarly memang bukan main check ke plagiarism. Okey, so saya nak replace balik ayat ni. Saya copy. Okey, saya copy. Saya pergi dekat saya punya Quillboot. Saya pergi dekat suggestive. Okey, delete. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih kat mana, sama ada puan-puan nak pergi standard, fluency, creative, subjective, conclusion apa. Okey, dia punya beza boleh baca kat situ. Yang standard ni biasalah yang free pun ada. Dia ubah sikit saja tapi kekalkan makna. Fluency dia improve dia kita punya fluency saja. Okay, and fix the grammatical mistake. And creative the change sentence. Okay, tapi akan ada banyak error nanti. Okay, subjective ni yang berbayar. Dia akan utamakan changing input tapi dia keep the meaning. Okay, conclusion dia lebih kepada kita nak pendekkan ayat yang panjang. Contoh kita satu paragraf tu kita nak copy, kita nak ambil, kita nak cite. Tapi kita nak panjang sangat, kita nak pendekkan, boleh guna conclusion. Okey, yang ini ialah word flipper. Okey, word flipper ni kita nak tukarkan satu-satu perkataan tu kepada sinonim. Okey, tapi lagi banyak kita tukar sinonim,
dia lagi kurang accurate. Maksudnya makna ayat tu jauh daripada apa tu, ataupun dia akan lari maksud sebenar ayat tu. Okey, saya nak guna satu bar saja, less saya nak guna sikit sinonim tapi accurate. Okey, button kat sini ialah, selain tu saya nak tengok statistik kat sini. Contoh, delete. Okey, saya nak paste ayat tadi, saya paste and then saya pergi subjektif, dia akan quill. So maksudnya sini dia dah quill lah, maksudnya dia dah replace balik. So ayat kat sini dia tak sama dengan ayat kat sini, tapi mengekalkan makna yang sama. Okey, sebab ayat dia pendek, saya ambil subjektif. Kalau ayat dia panjang, contoh sampai 1000 perkataan kat sini, so dia akan jadi, so saya sesuai pakai untuk condition. Okey, ini untuk berbayar lah. Tapi kalau untuk free, tak ada condition dengan subjektif. Okey, saya akan tunjukkan apa beza tiga ni, yang free dengan yang berbayar ni. Okey, bila kita dah tekan quill boot, requill, maksudnya dia dah ubah ayat tapi meaning yang sama. So statistik kat sini kita boleh tengok average words in a sentence. So 28 sampai 25 lah. So average syllabus word dia cakap 1.86, 1.84. Ini semua kita punya range ataupun indikator kita punya ayat. So readability 7% tinggi. Okey, saya nak tekankan kat sini kenapa percent change ni penting. Okey, percent change ni daripada dia ubah 38%. Okey, maksudnya daripada percent change ni, maksudnya dia ubah ayat tu, dia punya structure ayat tu 38%, which is daripada 100% kita copy, dia akan kurangkan kepada 38%. Okey, so saya nak copy kat ayat kat sini. Saya copy, then saya paste kat sini. Saya paste. Okey, saya save. Okey. Okey, saya save. Bila saya dah save, saya pergi dekat turn it in buat semula. Saya nak check balik. Okey, saya nak pergi nombor 5 balik. Saya nak resubmit balik. Saya nak tengok berapa dia kurang. Saya resubmit balik. Tekan OK. Okey, saya resubmit balik tadi 100%. Saya resubmit balik. Saya nak tekan try replace. Maksudnya saya file try tu saya nak replace. Okey, saya ambil saya punya file ke dekat desktop, pergi dekat try, open and then upload. Okey, bila dia dah upload, dia tengah upload, dia tengah loading, dia tengah upload. And then kat sini page count 1, word ada 25. Ini ialah kita punya statistik dalam kita punya word lah. Punya file kita size, ada page count 1 page, word tu semua ada kat sini. Okey, tadi kita tulis try replace pun ada kat submission title ni pun ada. And then confirm, kita dah confirm. Okey, tunggu sekejap. Okey, dia cakap congratulations, dah siap. Okey, pergi dekat return to assignment list. Okey, pergi dekat yes. Maksudnya dia dah kurangkan daripada plagiarism kita 100%, hanya 36% saja kita copy. So maksudnya dia akan kurangkan kita punya plagiarism tu. Okey, itulah fungsinya quill boot. Okey, so dah kurang banyak ni, dia dah lebih separuh dah ni. So dah cantik dah ayat kita tu. So maksudnya kat sini quill boot ni memang amat membantu kita punya untuk replace atau paraphrase ayat yang kita nak cite tu. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan nak tunjukkan macam mana kalau kita pakai yang free pula. Okey, kan ada standard, fluency dengan creative. Tapi ini semua boleh dapat free.
Yang ini tak dapat, dia enable, dia disable dua ni kalau yang free. Kalau yang premium saja boleh pakai claim 5. Okey, katakan saya nak pakai yang free. Okey, saya nak pakai salah satu yang ini. Saya pilih standard. Okey, saya pilih standard lah. Saya tekan standard. Okey, bila tekan standard dia akan ubah ayat. So, ubah ayat tapi kita tengok statistik dia. Dia ubah 31%, okey. Dia ubah 31%, okey, tak apa. Kita request balik. Okey, sama juga 31%. Okey, saya nak copy. Saya nak paste kat sini. Okey, then saya save. Okey, saya pergi turn it in balik. Saya saja 36% suggestive tadi. Yang ini saya nak try berapa persen dia kurang untuk yang standard. Okey, dia submit balik. Okey, dia submit. Saya nak pergi dekat standard tadi, standard. Saya pilih balik, saya pergi dekat desktop saya pergi try dokumen saya open, saya upload. Okey, tunggu sekejap dia tengah upload. Okey. Okey, dah siap. Please confirm. Dia dah cakap kat sini try standard. Okey, bila dah confirm dia akan bagi tahu sama ada dah siap ke belum. Okey, dah siap. Kita return to assignment list. And then okey, nampak tak? Dia hanya ubah sedikit saja, tak sampai separuh pun. Dia punya plagiarism ialah 66%. Okey, itulah beza antara kalau kita pakai yang free, yang 3 ni saja, dengan yang kita pakai yang premium. So, maksudnya yang premium ni amat-amat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk replace balik ayat yang tuan-tuan dan puan-puan nak cite. So, bukan tak boleh pakai yang ini, tapi dia akan membebankan tuan-tuan dan puan-puan bila nak check plagiarism nanti amat tinggi. Tak sampai pun separuh diubah. Hanya 34% saja. Okey, itulah bezanya antara kita pakai yang free, yang 3 ni saja, dengan yang premium. Okey, semoga dapat membantu sedikit untuk reference tuan-tuan dan puan-puan untuk pengetahuan menggunakan Quillboot. Okey, sekian, terima kasih.